Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas dengan Al-Fatihah. Okey, so kita nak sambung yang hari tu kita berhenti soalan nombor 30, losai. Losai ni bab 8 tak silap saya. Okey. So soalan ni. Okay, diagram 12 is made up of 4 equal squares. So dia bagi tahu kita ada 4 equal squares with side length of 3 units. So semua length ni 3 unit lah. So sini 3, sini 3, sini 3. Dalam tu pun 3 juga. Okay, so 3. And then dia kata CIG is an arc of a circle with center E. CIG yang ni yang ni adalah arc, center dia dekat sini E. Okay, X, Y and Z are 3 moving points in the diagram. X, Y and Z, 3 moving points in the diagram. So, kalau awak tengok X, Y, Z tak ada pun dekat sini. So, dia kata dia 3 moving points, maksudnya dia adalah loci. Okay, so state the locus. Soalan dia state bila kata state maknanya awak just bagi tahu jawapan sahaja. Okay, menggunakan apa yang ada. Maksudnya jangan guna simbol baru, awak kena guna simbol dia. Okay, dia kata state the locus using the alphabets in the diagram that satisfy the description in table below. So the first one, X is always 6 unit. Okay, sentiasa 6 unit daripada E. Okay, 6 unit daripada E. So E dekat sini. So X tu sentiasa 6 unit daripada E. So jawapan dia apa? CG. CG. So CG. Cuma nasihat saya sebab kita tahu ada I kat sini. So awak kena tulis CIG. Okay. CIG. Bila kita tulis CG je mungkin straight line CG. So kita tulis CIG. Maksudnya dia lalu sini. Okay. So bila 6 unit from E maksudnya moving from a point. Okay. Daripada satu titik. Titik dia adalah fixed point dia adalah E. Jadi dia berbentuk circle ataupun arc. Jadi yang ni lah. 6 unit sini 3, sini 3. Sentiasa 6 unit. Okay, next. YG sama dengan YE. Okay, YG sama dengan YE. So yang ini pun kita dah pernah buat dah sebelum ni. Okay, YG sama dengan YE. So Y tu adalah, Y ni adalah locus. Okay, locus. Kita ada yang sama tu adalah locus. So sebelum ni kita dah buat dah dekat atas. Yang ni nampak tak? Key point dekat sini. Okay, kita dah ada key point dekat sini. Kita dah ada key point kat sini. Kalau yang sama tu, yang common tu adalah titik yang memang dah ada dalam diagram. Contoh macam Q ni. Q ni adalah titik yang dah ada dekat diagram. Dia bukan locus. So yang sama tu adalah titik yang ada dalam diagram. So ini adalah from a fixed point Q with distance PQ. Dia daripada satu titik. So bentuk dia circle ataupun arc lah. Tapi kalau yang sama tu, yang common tu adalah locus. Nampak ni? Kita ada Y, sini pun ada Y. So yang sama tu adalah locus. Jadi dia kategori from two fixed point. Fixed point apa? Fixed point yang sebelah dia. Okay. Jadi kita akan dapat dekat sini perpendicular bisector. So kita tengok case kita tadi. Okay, case kita tadi. Kita ada Y. Okay, mana tadi? YG, YE. So yang sama tu locus. So bila locus, yang sama tu locus. Jadi ini kategori macam mana? Kategori macam mana? From a fixed point ke? From two fixed point ke? Macam mana tu?
Baru je kita discuss tadi. So color yang sama tu locus. So dia kategori yang mana? Saya tunjuk balik. Tengok kat sini. So saya nak ambil kategori warna merah ke, warna hijau ke, warna oren ni? Which one? Hijau. Hijau. Okay. Hijau. So yang locus yang sama, Y ni yang sama. Okay. Jadi kategori dia two fixed point. Jadi sama juga dekat sini. Okay. So yang ini kategori from two fixed point. Fixed point apa? Yang dia tulis kat sebelah dia. G dan E. G dan E. So bila from two fixed point maksudnya bentuk dia adalah perpendicular bisector. Dia garis di tengah-tengah antara G dan E. So tengok dekat sini kat mana G, kat mana E. So G ada dekat sini, E ada dekat sini. Jadi kat tengah-tengah dia line yang mana? Line yang mana dekat tengah-tengah? Okay, good. Okay, BF ataupun BJF. Sini. Okay. Perpendicular bisector of GE. So tengah-tengah. Jadi BJF. Ataupun BF boleh. Okay, next. Kalau terbalik FB pun boleh. FJB pun boleh. Okay, next ZC dengan ZG. So, kita ada in common Z. Z tu apa? Yang sama ni Z. Z tu apa? Saya dengar tadi locus. Betul? Z tu locus. So, kalau locus yang sama, so bentuk dia macam mana? Sama tak kes macam nombor 2 ni? Sama. Sama kan. So dia from two fixed point tapi fixed point dia adalah C dan G. Dia kes sama macam nombor 2. Yang common tu, yang sama tu adalah locus. So bila locus sama dia from two fixed point. Tapi fixed point dekat sini C dengan G. So mana C dan G? Okay, C dekat sini, G dekat sini. Jadi kat tengah-tengah dia mana? Mana kat tengah-tengah dia? Okay, betul. Tengah-tengah dia lah yang ini. Walaupun tak ada, kita boleh jadikan dia line. Just connect these 3 points. So, perpendicular bisector of C and G adalah AJE. So, jawapan kita adalah AJE. So, setiap satu markah. Okay. P1, P1, P1. Susunan huruf tak ada masalah. Cuma yang tengah-tengah tu wajib kat tengah-tengah lah. Yang hujung tu boleh start dengan E ke ataupun A ke. Tak ada masalah. Okay, so saya ada soalan nak tanya. Ya ada cikgu. Okay. So kita pergi soalan seterusnya. Okay, bahagian C. Okay, dia bagi kat sini diagram is the scale drawing. So dia kata yang dia bagi dekat situ adalah scale drawing of garden drawn to a scale of 1 cm to 1000 meter. Okay, 1 cm pada scale drawing represent 1000 meter in a real object, actual object. In a treasure hunt, the treasure is buried in the garden. Okay, diagram 13 below is a layout of the garden. Okay, so soalannya apa? Okay, on the diagram, draw the location of treasure if it is 2 kilometer from the tree. 2 kilometer daripada tree. Okay, so kita kena identify betul-betul dekat mana 2 kilometer daripada tree. So, kat sini dia kata distance dia 2 kilometer daripada tree. Maksudnya tree ni kita punya fixed point lah. Kita berpandukan pada pokok je. So pokok kita tu dianggap sebagai fixed point. Satu fixed point. Okay, dengan jaraknya 2 kilometer. So ni kita punya distance. Jadi sepatutnya kita punya locus berbentuk apa? Circle. Okay, circle ataupun arc. Okay. So nak kita nak lukis circle ataupun
jaraknya 2 km daripada tree. So sekarang kita kena dapatkan 2 km tu actual distance. So kita kena dapatkan kita punya distance in scale drawing. Jadi kita tengok scale kita tadi. Scale kita tadi 1 cm represent 1000 meter. Maksudnya 1000 meter tu 1 kilometer lah. Saya permudahkan 1000 meter tu sama dengan 1 kilometer. 1 kilometer. Jadi dia nak 2 kilometer. 2 kilometer maksudnya 2 sentimeter lah. Okay. So kotak ni dia punya panjang, panjang dengan lebar dia 1 cm. Jadi kita perlukan 2 kotak. So daripada 3, 1, 2. Sini. Jadi kena guna compasses. Sebab kita nak lukis circle. So kena guna compasses. Letak yang tajam tu dekat tree. Lepas tu buka awak punya compasses tu sampai 2 kotak. Lepas tu awak draw the circle. Macam gitulah Rafi. Saya lukis ni tanpa guna compasses ya. So awak kena guna compasses sebab any circle or arc wajib guna compasses. Okay. So dapatlah macam tu. So ini adalah yang pertama. Okay. Yang pertama. So next. Okay. Next dia kata the location of treasure if it is always 1 kilometer. Dia sentiasa 1 kilometer daripada straight line. Straight line apa? Straight line tu join the flagpole and the lamp post. Okay. So kita ada straight line combine flagpole dengan lamp post. So kita kena jadikan dia straight line dulu supaya awak tak keliru. Straight line ni biasa student akan keliru dengan 2 fixed point. Okay. Jadi kat sini kita punya straight line. Ni. Ni bukan locus. Ini saya baru lukis straight line. Saya buat colour lain lah. Sebab colour hijau. Yang colour hijau yang saya lukis ni adalah straight line. So dia kata sentiasa 1 km daripada straight line. So kalau kita ada from a straight line, bentuk kita punya locus tu bentuk apa? Bentuk apa kita akan dapat? Ingat tak? Kalau kita ada straight line, locus kita berbentuk apa? Garisan atas bawah. Betul. Okay, garisan atas bawah which is parallel line. Okay, parallel line tu distance 1 kilometer. So yang ni tak payah guna compasses sebab dia dah bagi kotak-kotak. So awak just lukis je parallel lines 1 kilometer from a straight line. Okay, so 1 kilometer sama dengan 1 centimeter. Jadi satu kotak je lah. Jadi saya lukis colour biru. Nampak sikit. Okay, jadi soalan kita macam ni lah, 1 kilometer atas. Okay, lukis dari hujung sampai hujung. Okay, sampai sini sahaja, sampai lamp post sahaja. Okay, satu lagi kat bawah ni. So ni guna pembaris, tolong guna pembaris. Okay, so 2 ni. Saya lukis sampai lamp post sahaja. Sebab apa? Sebab dia straight line from flagpole dengan lamp post. So awak just lukis garisan tu daripada flagpole sampai lamp post sahaja. Okay, settle bahagian 2. Jadi yang colour biru itu adalah kita punya parallel lines. Sebab kan ada kotak-kotak, so tak perlu guna compasses untuk buat out everything. Okay, so kita just terus lukis. Kalau tak ada kotak-kotak, awak wajib guna compasses. Okay, sekali nombor 3. Mark a cross at the possible locations of the treasure. Okay. So kita tengok dekat sini dekat mana ada intersection. Sini kan. So dekat sini awak just bulatkan sahaja. Okay. Bulatkan sahaja. So bila awak bulat dia automatik ada simbol X kat tengah ni. Automatik. So inilah jawapan dia. Maksudnya kita punya harta karun berada di sini. Okay. Settle 3 markah. So markah pertama awak lukis circle. Okay, lukis circle ni dengan syarat awak guna compasses. Kalau buat macam saya ni tak ada markah lah. Dia wajib guna compasses. Markah kedua parallel line. Okay, parallel line atas bawah.
Okay, yang ni markah kedua. Okay, P1 juga. Last kali kita punya ni simbol ni. Okay, intersection ni. So this one, another P1. Okay, boleh ke ada soalan? Tak ada lagi cikgu. Lagi so sebenarnya locus ni dia tak susah, dia sangat-sangat mudah tau. So kena baca dia punya condition. Okay, dia punya situation macam mana. Awak ada 4 jenis je. From a fixed point, from two fixed point, from a line, from two line. Two line can be connecting line. Line tu bersambung ataupun line tu tidak bersambung. Okay, so gitu. Okay, last soalan nombor 31. Okay, question number 31. Okay, so kita ada diagram 14 below shows a circle PQRS. So ni circle with center O kat sini. RS, PQ, TU are straight lines. So semua ni adalah straight line. Using alphabet in the diagram above, identify the tangent line and point of tangency. So ini bab 6 lah tu. Yang masuk dalam ITT 3 tu. Okay, so tangent line. Tangent line ni line that touch the circle at one point. So which one is tangent line? TU. TU. Okay, kalau awak jawab TU diterima, TRU pun boleh, URT boleh, UT pun boleh. So ada 4 jenis jawapan. So semua boleh. So kat sini P1. Okay, point of tangency. Point of tangency ni point di mana tangent line touch the circle. So kita ada circle, kita ada tangent line. So yang touch the circle dekat R. So R tu lah point of tangency. Okay, so itu jawapan dia satu je R. Okay, another P1. 2 markah. Okay, faham So kita nak jawab soalan B pula. Okay, B. Diagram 15 below shows a circle with triangles EFG. So nampak ni, EFG yang ni. And HIJ. So HIJ yang ni. Okay, MN and KL are straight lines. Touches the circle at point H. Yang ni, MN. Touch dekat point H. Lepas tu KL at point E. Kat sini. Okay, given that GFE 50. So dah bagi dah. FEL. Ni pun dah bagi dah 75. GEF. GEF sama dengan HIG. Okay, GEF dia tak bagi tahu. Okay, GEF kat sini. Tu GEF sama dengan HIG. So kita semak HIJ. HIJ pun tak ada. Jadi saya buat tanda je. So yang merah tu dua tu sama. Okay. So soalan find the value of X. Nampak tak? Dalam tu ada 2 segitiga. Dah bercampur dekat situ. Okay, 4 markah. Soalan dia senang je. Find the value of X je. So kita bolehlah guna apa saja yang awak nampak dekat situ. Untuk kita cari value of X. So dekat sini apply lah everything. So kita ada X dekat sini 2X tambah 3X. Okay. So kalau awak tak nampak, awak boleh lukis kat tepi. Okay. Lukis kat tepi. So dekat sini kita ada properties. Kita akan apply properties ni. Kita ada circle, lepas tu kita ada segitiga. Saya revise sikit yang ni. Kita ada segitiga. Triangles in a circle. Okay, kemudian kita ada, let's say kita ada tangent. Tangent passes through this one. So kita ada properties which is angles between, apa kita panggil ni, chord and tangent. Angle between chord and tangent. So chord dekat sini, tangent dekat sini. Dia sukalah buat colour dia. Okay, tangent dekat sini. Okay, so angle dekat sini, kalau angle sini 20 for example, maka kat sini pun 20. Okay, so kita ada property which is angle between chord and tangent equals to angle opposite
angle subtended by this chord. So ni chord dia. So yang opposite this one. So sama. Makna kata kita akan ada dua pasang. Sepasang lagi dekat sini. Kalau sini saya kata 70 contoh. Maka sini adalah sama dengan sini. Yang bertentangan. Sebab apa? Dia antara chord yang ini dengan tangent. Okay. Jadi angle subtended by this chord adalah yang ini. So gitu properties dia. So dekat sini awak nampak tak? Kita ada kat sini, saya tunjuk satu dulu. Kita ada tangent KL. Kita ada angle between tangent and chord. Kita ada chord yang ni. FE. Okay. So angle between chord FE dengan tangent KL 75. Jadi 75 ni sama dengan angle yang mana? Siapa nampak? Bagi tahu saya. FGE. FGE. So chord ni subtended this angle. Nampak tak? Opposite ni kat sini. So dia menggunakan triangle yang ini. Okay. So sini adalah 75. Jadi saya padam semula. Okay. Okay. So saya tulis kat sini adalah 75. Okay, once kita dapat sini 75, sini 50, automatik kita tahu dekat sini. Okay, automatik kita tahu dekat sini. So, kita boleh kira lah. So, kita buat jalan kira sikit. Sebab dia 4 markah, so awak kena show everything. Okay. So, dekat sini, angle FGE equals to angle FEL, which is 75. Okay, next kita boleh cari angle FEG. So, kita boleh cari angle FEG. So, 180 minus 75 minus 50. So, kita dapat jawapan 55, betul tak? Betul. So, sini, betul Betul. Sini 55. Okay, good. So, kalau sini 55, maka dekat sini juga 55 lah. Sebab tadi dia kata ni sama kan? So, sama juga dengan angle HIJ tadi. Okay, so sini juga adalah 55. Okay, now kita tengok pula triangle yang belakang. Kita dah dapat dah kat sini, automatik kita boleh tahu kat sini lah. Okay, so saya padam sekejap. Saya padam yang tak ada kena-mengena ni, yang dah membantu tadi. So, sini tadi 55. Okay, sekarang kita tengok pula angle yang belakang. Triangle yang belakang. So, kita kena cari dekat sini. Okay, kalau perasan, okay, kita ada tangent MN, kita ada chord IH. Okay, so angle between chord and tangent is 2x. Cuba bagi tahu saya yang mana sama dengan 2x ni. IJH. Apa dia? IJH. Betul? IJH. Dekat sini kan. So angle subtended by this chord is at J. Jadi sini juga adalah 2x. Jadi kita dah dapat full dah kat sini. Nampak tak? Segitiga ni kita dah ada semua sudut. Jadi total up sum of interior angle in a triangle is 180. So kita boleh buat 3x plus 2x plus 55 equals to 180. So kita bolehlah cari kita punya x. Okay, so dekat sini 5x, 2x plus 3x, 5x, 55 into another side will be minus 180 minus 55, you'll get 115, betul? Betul kan? 6, 7, ke saya 125, salah kira. Ini betul kan? 125. Yes, Betul. teacher. Okay, so kita nak cari x, bahagilah 125 divide 5. Dapat berapa? 25. 35 degree. Okay, thank you. So dapat jawapan. Okay, markah. Markah dekat mana? Kejap Tengok markah dia. Kalau kita nampak awak dapat FGE 75 tadi. Yang ni. Ni dapat dah satu markah P1. Kita nampak GEK. GEK 50. GEK ni 50. Sini 50. Awak nampak sini 50. Markah dia sin tau. Maksud sin tu kalau awak tulis kat gambar rajah pun dapat markah. Sebab dia tulis sin.
sin angle. So kalau waktu 90 darjah dekat sini ataupun 75 tadi kat sini pun dapat markah dah. Okay, so tu P1. Kemudian markah K1 dekat jalan kira. So jalan kira kat mana sini? Kita cari angle FEG tadi. So kat sini K1. Okay. Kemudian jalan kira seterusnya yang ini. Okay, awak total up everything equals 180. Last sekali markah jawapan kat sini N1. Okay. Nampak tak? Dia bagi markah dekat sini K ni untuk jalan kira. Kalau awak salah kira kat sini pun tak ada masalah. So at least awak dapat K kat sini. Okay, yang penting jangan congak. Okay, awak kena tunjuk jalan kira. Walaupun sebenarnya kita boleh kira dalam kepala je. Okay. So gitu. Ada soalan nak tanya? Boleh ya. Yang ni kita baru discuss when properties tau. Angle and tangents of circle ni banyak lagi properties dia ada. Okay. So revise all the properties. Buat notes. Paling malas pun awak tengok mind map dekat buku teks bahagian belakang tu. Dah ada mind map. Dah siap dah untuk awak. Okay. So dah ada properties. Ni kita baru discuss one properties ni. Okay, settle dah. Last kali soalan yang terakhir. Yang ni. Soalan nampak macam menggerunkan kan? Tapi memang menggerunkan pun. Okay, so diagram 16 below shows the earth and the moon in the shape of circle. So yang ni dengan yang ni. With center O and F respectively. So ni center for the earth, yang ni center for the moon. Okay, ABC a straight line. Touches the surface of the earth at A. So dia touch dekat sini. Lepas tu and E while CDE a straight line. Okay, touches the surface of the moon at B and D. Okay, B dengan D. So yang ini. Macam ni. Okay, so dia bagi kat sini given that angle ACO equals to 1 degree. So yang ni So coek je kat sini 1 degree. Ni kat sini 1 degree. Okay, panjangnya. The National Aeronautic and Space Administration NASA wants to launch a new rocket from the Earth at point A to the moon at point B. Okay, the new rocket has a speed of speed of 3700 km per hour. So kita ada speed kat sini. Calculate the approximately how many days will it takes. So dia nak tahu berapa anggaran hari. Okay, maksudnya masa lah kat sini. Will it take for the rocket to reach the moon if the radius of the earth. So dia bagi radius 6371 km and radius untuk moon adalah 1737 km. Okay, so dia nak pergi dari mana ke mana? Daripada point A kepada point B kan? So dia nak pergi daripada sini ke sini. Okay, so kita kena tahu. Okay, kita dah tahu dah speed. Speed dia 3700 km per hour. Dia nak tahu berapa hari kita boleh sampai. Okay, berapa hari kita boleh sampai daripada A ke B ni. So, kita ada info tadi tentang speed. Okay, speed formula dia distance over time. Okay, distance over time. Okay, speed dia dah bagi dah 3700 km per hour. Okay, unit dia kilometer per hour. Okay, distance kita tak tahu. Okay, distance daripada A, B ni kita tak tahu. Let's say saya letak D, distance. Time pun kita tak tahu. Time ni yang dia nak cari. Okay, time ni dia nak cari. So, makna kata bila kita nak time, kita perlu tahu distance. Kita kena cari distance baru kita dapat time. So, aim kita adalah nak cari distance from A to B. So, macam mana nak cari distance? Awak ada angle 1 degree kat sini. Lepas tu dia bagi radius of the earth. So, radius 6371 km ni kat mana? Kat sini. Ni kan radius kan? Yang ni adalah 6371. Lepas tu moon punya radius 1737. Okey. Macam mana
benda ni nak membantu kita nak cari distance from AB. Awak ada length, awak ada angle. So bila awak ada dua ni, apa yang awak nak guna pakai? Trigo ke titik. Betul, nak guna trigo. Okay, so awak boleh guna trigo. Sebab apa? Sebab ada sudut, ada length. Awak nak cari length, so boleh guna trigo. Cuma kena careful dekat sini. Okay, kena careful kat sini. Kita ada, nak guna trigo mesti bentuk dia adalah segitiga. Segitiga. So sekarang, dia nak daripada A ke B saja. Okay, kalau kita guna direct, length 6371 ni, kita boleh buat dia, okay, kita boleh ambil segitiga yang besar. Segitiga yang besar ni, ACO. Okay, so menggunakan 1 degree and then radius of the earth, so kita akan dapat line AC. Tapi kita nak line AB je. Jadi apa yang kita perlu cari dulu adalah line BC. So BC dulu. So BC ni nak guna apa pula? BC tu awak gunalah triangle yang kecil. Yang ni. Triangle yang kecil. Okay. FBC. So cari dulu BC. Kemudian cari AC, tolakkan. So macam tu. Okay ke? Faham ke tu? Okay. So kita Faham cari dulu. Bagus. So kalau tak nampak, kita keluarkan triangle dia. So saya keluarkan kat tepi. Okay, so kita ada triangle ni. Okay, dalam ni kita ada triangle kecil. Okay, so kita ada triangle kecil. Okay, so kat sini O, sini A, sini B, sini C, sini F. So sudut dia dua-dua menggunakan sudut yang sama, 1 degree. Okay, sini 1737, sini 6371. So kita nak cari BC dulu. Okay, so BC dulu, jadi kita refer kepada this small triangle. Okay, sekarang kita nak guna apa? Sin, cos, tangent. Okay, so awak ada sudut dekat sini. Okay, info yang ada adalah opposite. Okay, info yang ada adalah opposite. Ini adalah opposite, ini juga adalah opposite. Sebab angle awak kat sini, so BF dengan AO ni adalah opposite side. Yang kita nak cari sebelah dia, adjacent. Okay, yang ini pun adalah adjacent. Okay, jadi bila A dengan O, kita nak guna apa? Tan. Tan. Okay. Good. Okay, TOA, tangent. So, tangent, kita cari yang kecil dulu. Selepas tangent, mesti angle. Tangent 1 degree equals to opposite. Opposite 1737. 37 over adjacent. Adjacent kita nak cari sekarang BC. Okay. So, sekarang boleh cari BC. Okay, cari BC, just tukar tempat ni je lah. Okay, BC equals to 1737 over tangent 1. Dapat berapa? Tolong kira untuk saya. Dapat BC berapa? Dah kira dah? Cikgu, kenapa kalau BC dengan tangent 1 tu ubah tak jadi darab? Tak jadi darab. Maksudnya tangent dengan 1737 tak jadi darab? Sebab saya tukar tempat. Kan BC dengan tangent tu berubah tempat kan? Kenapa dia still saya tukar tempat je ni. Maksudnya BC ni daripada bahagi kita pindah sini jadi darab. So yang ini darab dengan BC tadi pindah sini jadi bahagi. Sebab tu saya tukar tempat sahaja. Dia asalnya kita bawa BC ni atas kan. So kita bawa BC ni atas jadi macam ni. Jadi macam ni. Okay. So tangent bawa balik turun. Sebab ni darab, so pindah sebelah jadi bahagi. So tinggallah BC macam ni. So saya buat shortcut. Tukar tempat sahaja. Atas dengan bawah. Okay ke? Faham ke? Faham cikgu. Okay. So dapat berapa tadi? 99512, betul? Betul. Betul, ada point. Ada point kan? 66335. Tulis je sebab point dia tak banyak. So tulis je semua. Okay. Nah, di perjalanan working tu awak tulis semua.
So ni kita baru cari BC, sekarang kita nak cari the big one AC pula. So AC, ingat nak guna trigo dia mesti bentuk triangle. Awak tak boleh guna ni saja. Nak cari AB guna ni saja tak boleh. Sebab dia berbentuk trapezium. So kita kena guna the whole thing. Sampai sini. Okay, jadi sama juga kita guna tangent. Okay, tangent 1. Mana tulisan saya? Okay, keluar pun. So tangent 1 degree equals to opposite kita 6371 over AC. Kita akan dapat AC. Jadi AC tukar tempat dengan tangent 1 tadi. Dapat berapa? 364 364,994. 994.3455. Okay, sampai sini okay? Okay, so sekarang, okay, good. Sekarang kita perlukan distance daripada AB je. Jadi, apa kita perlu buat? Tolakkan sahaja. So, AC tolak dengan BC. So, dapatlah distance AB ni. Okay, so kita nak cari distance A to B. 364,994.3455 tolak dengan 99,512.6635. Okay, so tolakkan. Awak akan dapat 265. 265,481,68. Okay. 265,481.6822. 68 cukup lah. So kita dah dapat distance kita. Tapi soalan tak nak distance, soalan nak time. Jadi apa kita perlu buat dengan distance ni? Okay. Masukkan dalam ni. Formula ni. Jadi daripada sini 3700 sama dengan distance 265,481.68 bahagi dengan time. Okay. Time ni dekat bawah sama juga. Konsep dia tukar tempat dengan 3700. Okay. So kita dapat 265,81.68 bahagi dengan 3700. Okay. So kita dapat time 71.751806. Okay, unit yang kita dapat ni apa dia? Yang ni. Time yang kita dapat ni dalam unit apa? Hour. Yes, hour. Sebab, betul. Sebab speed kita dalam unit hour. Okay, distance kita dalam kilometer. Distance kilometer dah settle dah sebab sama dengan kita punya unit for speed. So distance kilometer, yang ni pun kilometer settle. So time kita dapat dalam unit hour. Soalan nak dalam unit days, betul? So nak dalam unit days, jadi satu hari berapa jam? Satu hari berapa jam? Satu hari 24 jam kan? Yes, so 24 jam. Jadi kita nak cari berapa hari, kita bahagilah 24 jam. Okay, bahagi 24. So kita dapat 2.989 macam tu. Okay. Hari awak tak boleh kira 1.5 hari, tak boleh. Okay. So kita boleh round off kan jadi 3 hari. Okay. 3 days. Awak dapat kat sini 2.989 hari. So kita boleh round off jadi 3 days. Okay ke? Ada soalan? Boleh ke? Cikgu. Boleh cikgu. Okay, so good. Okay, yang pertama kalau kita nampak awak cari ni, awak cari distance BC ataupun AC, either one awak ni tangent 1 sama dengan ini sama dengan, so either one ataupun equivalent Q1, salah satu sahaja. Kemudian awak tolak kan? Okay, awak tolak dekat sini. So, ada satu lagi K1. Lepas tu, dapat distance tadi masuk dalam ni. Masuk dalam formula speed. Ada N1. Okay, nampak tak? Permekahan dia adalah di jalan kira.
Kalau tak ada jalan kira terus jawapan, saya bimbang tiada markah. Jadi tulis je jalan kira. Kita kata awak kena tulis. Ini bila nak awak tunjuk dia punya sound. Dan first sound. So dekat situ markah dia. Okay. So total up everything bahagian B dan C. Okay. Kemudian saya nak bagi jawapan untuk bahagian A. Okay. Setakat ni ada soalan untuk section B dan C. Boleh Okay. 5 second. Kot ada yang nak salin kan. Okay, settle. So saya nak bagi jawapan untuk section A. Awak boleh total up awak punya markah. So section A semak ya. Okay, nombor 1 jawapan dia A. Nombor 2 jawapan dia D. Nombor 3 D. Nombor 4 D. Nombor 5 B bola. Nombor 6 C. Nombor 7 C. Nombor 8 A. Nombor 9 A. Nombor 10 D dodol. Okay, nombor 10 D. Okay, nombor 11 D dodol. Nombor 12 B bola. Nombor 13 D dodol. Nombor 14 C. Nombor 15 B bola. 16 B bola. 17 A. Nombor 18 B bola. Nombor 19 C. Nombor 20 C. Okay, 2 minit untuk awak siapkan. Okay, marking dengan kira-kira sekali. Okay, semak, total up siap-siap. Nanti boleh terus. Okay, dah siap dah? Saya dah create dekat GC untuk awak hantar. Okay, deadline by today. Okay, by today. So tinggal submit je apa yang awak salin ataupun yang awak dah buat. Okay. So kalau awak buat dulu before kita discuss, boleh dapat markah lah. Okay, hantar markah yang awak buat kalau awak buat dulu sebelum discuss. Kalau awak tak buat, awak salin apa yang kita discuss, so tak ada markah kosong Okay, kalau awak buat dulu sebelum kita discuss, so hantar markah yang itu. Jangan risau, kita ada 2 jenis markah kat sini. Markah pertama, markah yang dah buat dulu. Okay, and then baru kita discuss. Yang tu. Markah kedua adalah yang submit. Yang submit dekat GC. Okay, submit dekat GC tu maksudnya tak kisahlah awak tanda yang awak dah buat ke ataupun awak copy paste yang kita discuss ke, tak ada masalah. Okay, so awak submit tu saya bagi 100 full mark. Okay, 100 full mark for your effort. Okay, effort awak buat dahulu sebelum tanda ataupun effort awak untuk bersama-sama discuss
dan saling semula itu juga adalah satu effort. Okay. So submit, saya bagi full mark. Okay. Settle. Boleh kita teruskan. Okay, yang ni. Settle dah ya, tanda dah. Okay, kita nak buat seterusnya. Okay, saya bagi awak rest seminit. Kita start pukul 11. Oh, dah pukul 11. Okay, rest 1 minit, 11 1 minit. Okay, kita nak discuss the next one. Revision. Okay, bab 6 dan bab 9. Okay. So ada 12 soalan kat sini, 6 soalan untuk topik 6 dan 6 soalan untuk topik 9. Jadi kita discuss takat mana yang boleh lah. Okay, dah sedia? Boleh gitu? Okay, saya dah forward soalan PDF version dekat dalam grup Okay, dah settle belum? Settle ke belum tu? Dah settle dah kira-kira everything? Dah. Okay. So kita nak mulakan dengan soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. So dia bagi dekat sini diagram 3.2 JLN, KLM straight lines. Lepas tu dia kata LN sama dengan LM. Maksudnya yang ini sama dengan yang ini. Okay, find the value of P. P dekat sini. Okay, so melalui gambar rajah ni, apa sudut yang awak tahu? Okay, yang mana satu yang awak tahu? Tengok gambar rajah keseluruhan ni, bagi tahu saya sudut yang mana yang awak boleh dapat? Apa dia? Tak dengar. KLJ. KLJ, betul? So KLJ ni boleh cari. Okay. So ni kita boleh cari. Sebab kita ada triangle, so kita tahu angles in a triangle equals to 180. So kita dapat yang ni. Okay. So kita boleh carilah. So saya buat working kat sini. So angle KLJ equals to 180 minus 80 minus 42. So kita dapat berapa? 58. 58. Okay. Thank you. So 58. Kemudian kita nampak kat sini KLM dengan JLN adalah straight line. So bila awak ada two straight lines, angle kat sini sama dekat sini. Ni namanya VOA. VOA tu apa? Vertically opposite angle. Okay, vertically opposite angle. Ataupun sudut yang bertentangan bucu. So sudut ni adalah sama. Jadi kalau sini 58, sini juga adalah 58. Jadi kita boleh dapatlah dekat P dengan dekat N ni. So dia bagi tahu ni sama dengan. Jadi L and M ni triangle apa? LMN tu triangle apa nama dia? Isosceles. Betul, isosceles. Sebab kaki dia sama panjang. Okay. Jadi kalau kat sini P, maka dekat sini juga adalah P. Jadi kita bolehlah cari P. So P plus 58 equals to 180. Jadi sambung sebelah 2P sama dengan 180 minus 58. 122.
So kita dapatlah P kita sama dengan 122 bahagi 2. So dapat 61. Okay, maka ada 1 je kat situ. Kena kod sikit maka dia. So dapat 61. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Okay, kita pergi pada soalan seterusnya. Soalan nombor 2. Okay, nombor 2. Ini diagram 3.3. PTU is a straight line. So yang ni adalah straight line. Okay, lepas tu dia kata TP sama dengan TQ. Mana TP? Okay, yang ni. Ni TP, ni sama dengan TQ. Okay, find the value of X and Y. So dia nak X 1, lepas tu Y 1. Okay, cari separately. So daripada sini, okay, bagi tahu saya sudut yang mana awak boleh tahu nilai dia? X. X. So macam mana nak cari X? 180 minus 75 minus 75. Betul. Betul. So kita ada kat sini isosceles triangle. Jadi kalau sini 75, sini juga adalah 75. So boleh cari X terus. X equals to 180 minus 75 minus 75. So you'll get berapa 30. 30. Okay. Dapat dah X. So dapat X kat sini 30. Lepas tu nak cari Y. Y dekat sini. So dia bagi kat sini PTU is a straight line. So bila kata straight line maksudnya angle on a straight line is 180. So maksudnya angle dekat sini 180. Jadi kita tahu sini 30, sini 85. Kita boleh carilah angle dekat sini berapa. Okay. So kita cari angle ni nama dia QTS ataupun STQ. So angle QTS equals to 180 minus 30 minus 85. Okay. Berapa dapat? 65. Okay. Thank you. So sini 65. Okay, now kita ada kod nampak tak nampak? So kita ada ni. Apa namanya ni? QTSR ni. Apa nama nama plane ni? Okay, beritahu saya. Quadrilateral. Okay, sisi 4 quadrilateral. Jadi angle in a quadrilateral, so kita tahu kalau ada sisi dia ada 4 je, kita tahu sudut dalam dia 360. Kalau segitiga 180. Kalau quadrilateral 360. Okay, kalau pentagon 540. So menggunakan formula n-2 times 180. Okay, so sama juga dengan ini. So nak cari Y, senanglah, tolak je terus. 360 minus the other three angles. Okay, so dapat berapa kat sini Y? 105. 105. Okay, settle. Maka ada 2, maksudnya jawapan je. 30 dengan 105. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh Okay, 5 second ke ada yang nak salin kan? Okay, kita nak pergi kepada seterusnya. So pastikan yang kita belajar hari ni, revision ni ada dalam buku nota awak buku nota sebab kita discuss bersama-sama. So letak dalam buku nota. Soalan awak nak salin semula atau awak nak print pun tak ada masalah. Okay, ada soalan, ada working. Takut nanti working saja macam mana nak tahu soalan dia apa. So buat simple-simple je. Salin semula pun boleh. Lukis pun simple-simple je. Yang penting working betul. Okay, seterusnya nombor 3. Ni contoh soalan section C lah. Yang saya ambil ni daripada section C. Okay, PQR dengan TSR adalah tangent. So ini tangent, yang ni juga adalah tangent. Okay, to the circle at point Q dengan S. So ni point of tangency. Q dengan S ni. Okay, given O is the center. So ini adalah center. Okay, find the value of X and Y. Okay, X dengan Y. So nampak tak gambar rajah dia? Serabut. Okay, so sekarang tengok dekat sini. Angle yang mana? Kalau tengok gambar rajah ni je, awak tahu angle apa.
Bagi tahu saya. Tengok gambar rajah ni je awak tahu angle apa. Okay. Jumpa tak angle mana-mana yang awak boleh tahu? VSQ. VSQ. So maknanya kat sini lah. So berapa angle kat sini? 40. 40. Betul. So kita ada properties yang ini. Okay. So kita ada center. Angle at center double daripada angle at circumference. Dengan syarat dia guna arc yang sama. Okay, arc dia kat sini. Dia guna VQ. So yang ini double. So kalau sini 80, sini adalah 40. Okay. So dapat dah. Lagi. Sudah apa lagi boleh cari? VSU. VSU. So automatic kita boleh cari VSU dekat sini. So macam mana nak cari VSU? 40 tambah 75 tambah 35 tolak 180. 180 tolak everything. Betul. Tolak 40, tolak 35, tolak 75. Dapat berapa? 30. 30. Okay, so dapat kat sini 30. Sebab ni straight line. Okay, next boleh tahu angle yang mana? UVS. UVS. Awak boleh tahu angle ni. Angle ni berapa? 30 juga. Yang tu kurang tepat. Sebab dia tak cakap VU ni sama dengan US. Dia tak cakap ini sama. Kalau ini sama, ini juga 30. Tapi dia tak mention. So bila dia tak mention, kita tak boleh nak assume 30. Okay. So kita boleh tahu angle ni. Cuba tengok betul-betul. Angle ni sama dengan angle yang mana. Kalau saya lukis macam ni. Saya lukis. Tak ada circle. Triangle saya macam ni tadi. Okay. Saya lukis yang ni. 35 Betul. 35. Okay, 35. Sini 35. Dia sama, angle ni sama dengan angle ni. Dia menggunakan properties yang sebelum ni kita belajar. Yang tadi tu. So, kita ada angle between tangent and chord. Ni tangent, yang ni chord. US ni adalah chord. Okay, TSR ni adalah tangent. Jadi, angle ni sama dekat sini. Okay. Sama. Jadi, kita boleh dapatlah X, betul? Boleh cari X terus. 180 minus 30 minus 35. Dapat berapa? 115. Okay, thank you. So dapat 115. Settle. Okay, now tugas kita nak cari Y. Macam nak cari Y? Macam mana kita nak cari Y? Any idea to find Y? Tak tahulah cikgu. Tak tahulah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, Y ni yang belah sini. Ke sini. Dia sama dengan belah sini. Dia sama dengan belah situ. So sini Y, sini juga adalah Y. Okay. Untuk pastikan betul ke sama. Okay. Let's say lah. Dia boleh jadi tak sama, boleh jadi sama. Contohlah saya belah. Saya belah ni jadi macam ni. Okay. Saya belah jadi segitiga. So ini sama panjang sebab dia adalah radius. Sama juga dengan ni. Sama panjang sebab dia adalah radius. Jadi makna kata VOS dengan SOQ tu adalah isosceles triangle yang sama. Okay. So dekat situ, kita boleh dapat sini Y, sini juga adalah Y. Okay, now. Sekarang kita nak cari satu Y sahaja. Okay, kalau kita nak guna properties arc ke ataupun yang macam ni, okay, angle with the same length of arc ke, tak ada dekat situ. Okay, sebab dia berada di bahagian bucu. Okay, jadi kita nak guna macam mana? So, tengok yang ini. Saya highlight yang ini. Bagi tahu saya ini bentuk apa? Apa nama poligon ni? Pentagon. Apa nama?
Pentagon. Pentagon. Okay. So kita nampak itu adalah pentagon. Itu satu dia banyak cara. Bila awak nak cari angle ni dia banyak cara. Okay, so itu satu. Awak nampak pentagon. Jadi kita tahu sudut dalam pentagon adalah 540. So kita tolaklah semua angle yang ada. So kita tolak 30, kita tolak X tadi, kita tolak 35, tolak 40. Lepas tu kita ada satu lagi sudut dekat sini. Okay. So iaitu satu. Ataupun awak tak nak yang besar-besar. Okay, tak nak besar-besar. So kita tengok yang kecil. Yang kecil saya ambil ni je lah. Ni bentuk apa ni? Beritahu saya nama poligon ni. Quadrilateral. Yes, quadrilateral. Okay, ada 4 side kat situ. Jadi kita tolak je lah angle yang ada. So kita tahu angle in a quadrilateral 360. Okay, 360. Jadi dekat sini, kita tahu dekat sini, kita tolakkan dengan 80. So kita dapat kat sini 280. Okay, 360 minus 80, 280. So kita boleh cari Y. So saya buat dekat sini. So Y plus 280 plus 40 equals to 360. Okay, jadi ni Y tambah Y 2Y. So 280 plus 40, 320. Okay, so 2Y equals to minus jadi 40. So Y equals to 20. Maka ada dua je. Kedekut kat situ kan. Maka ada dua. So satu maka X, satu maka Y. Itu salah satu cara. Okay, kalau jumpa cara lain boleh, tak ada masalah. Jadi cara tu betul. Okay, so tak ada masalah. Okay. Boleh ke? Ada soalan? Tak ada cikgu. Okay, gitu. So sempat lagi kita nak, mungkin kita boleh habiskan bab 6. Okay, next time kita boleh discuss bab 9 sahaja. Okay, so soalan nombor 4. Nombor 4 ni mudah lah kan. 2 markah. Okay, find the value of X. So dia ada sama dengan kat sini. Mana kata semua sudut sama. Sini sama dengan sini, sama dengan sini. So, saya boleh ambil ni je lah. 2X sama dengan 46. Jadi, X equals to 23. Dapat dah jawapan. Okay, nombor 2. So, yang ini konsep macam tadi. Kita ada semua sudut kat sini. Tapi nak sudut yang kat luar. Jadi, kita boleh cari dulu sudut yang ini. Okay, macam nak cari sudut yang ini? Yang bahagian dalam? 360 minus Tolak semua. tolak semua. Betul. Dapat berapa? 220. 220. Okey. Tapi kita nak tahu, kita nak X. So X kita 360 minus 220. Dapat yang sebaliknya. Betul Betul. Okey. Senang ke susah? Senang. Senang. Ada juga saya ambil, saya combine ni, ambil daripada buku kan. Ada juga yang soalan pasir 2019. So kalau susah tu saya rasa itu soalan pasir lah. Contoh macam soalan nombor 5. Okay, nampak tu. Nampak gambar raja dia macam complicated kan. So relax. Maka ada 3 je kat situ, maksudnya dia mudah. Okay, set dalam kepada maths ni mudah. So bila awak set mudah, maksudnya awak doa dia jadi mudah. Okay, kalau set susah, awak dah set susah. So bila jumpa soalan, awak akan nampak semua susah. Okay, so relax je. Ingat target kita semua A. Okay, belajar 3 tahun, 3 bulan takkan tak boleh A kan? So target semua A. Okay, diagram 10 shows EB is the diameter. Okay. EB diameter, dia bagi ABC as a tangent at point B. So point B ni adalah point of tangency. Soalan pertama nak X. Okay, so sekarang kita tengok gambar raja. Gambar raja pun secoek kan. So kat sini dia kata EB ni diameter. Okay, so diameter maksudnya ni radius lah, ni sama panjang. Okay, mana lagi radius?
Selain daripada OE dengan OB, mana lagi radius? Nampak tak tu? OD dengan OF. Betul. OD dengan OF. Okay. Kosongkan sikit. So ini juga adalah radius. Sebab apa? Sebab line from center to circumference. So daripada O ke F. O ke D. So itu juga adalah radius. Perasan tak? Kalau awak buat macam tu, awak dapat 4 isosceles triangle. So jadi mudahlah soalan kita. Okay. So next dia kata dia nak value of S. S tu dekat sini. Jadi macam mana kita nak cari? Kita ada 40 dekat sini. Okay, kita ada 40 kat sini. Dia sebenarnya 40 ni membantu kita. So kita tahu 40 kat sini. Dekat mana lagi 40 degree? OFE. Betul. Dekat sini juga adalah 40 degree. Sebab tu pentingnya bila kita tahu radius, kita tanda semua sama. So awak boleh nampak isosceles triangle. Dia memang selalulah keluar isosceles triangle ni. So kita tahu sini juga adalah 40. Jadi bila kita tahu, saya keluarkan triangle tu. Okay, sini 40, sini 40. So boleh dapat tak dekat sini? Boleh. Boleh. So macam mana nak cari? So kita boleh dapat angle EOF. Okay, macam mana nak cari? 180 tolak 40 tolak 40 dapat 100. Okay, thank you. Dapat 100. So sebelah sini 100. Boleh cari tak sebelah lagi? Boleh. Tolak 220 tolak 100. Betul. So angle sebelah tu namanya EOD. So 220 minus 100. So kita dapat 120. So apa guna 120 sebelah sini? Apa guna 120 sebelah sini? Nanti 180 tolak 120 bagi 2. Betul. Sebab sini 120. Sini X, sini pun X. Okay, sini juga adalah X. Jadi kita boleh buat X sama dengan 180 tolak dengan 120 bahagi 2. Terus dapat jawapan 30, betul? Okay, terus dapat jawapan. Maka ada satu je ke dekut betul maka dia kan. So maksudnya satu markah maksudnya jawapan. Tapi nak ke arah jawapan tu kena buat jalan kira. Okay, seterusnya. Okay, dia nak kita bagi tahu name the two angles. Name the two angles ni maksudnya kita boleh bagi nama macam ni lah. Ni macam yang saya highlight kali kuning ni. Okay, other than angle OEF which are equal to 40. Selain daripada OEF. Selain daripada ni lah. Yang ni lah memang terang dah 40. Okay, so yang mana lagi 40 kita dapat tadi? Angle OFE kan? So, satu jawapan dah ada dah. Kita dah dapat tadi OFE. Lagi, mana lagi 40? Mana lagi 40? Yang mana satu 40? ODB? ODB. Macam mana awak tahu dia 40? Kita kena tunjukkan kenapa dia 40. Saya nampak ODB tu is not 40. Okay. Dalam soalan ni, okay, good try. Okay, dalam soalan ni, ada satu lagi properties. Okay, properties dia macam ni. Sebab dia bagi diameter tu bukan suka-suka tau. Okay, let's say lah saya lukis macam ni. Okay, kita ada diameter. Okay, ni diameter, ni center. Okay, angle subtended by diameter is 90 degree. Okay, contoh. Angle ni. Sudut sini 90 darjah. Angle subtended by diameter. So ni diameter. So yang opposite dengan dia kat sini. So 90 darjah. Tak kisahlah macam mana. Contoh kat sebelah sini pun ada.
Dia guna diameter, so angle kat sini 90. Kalau saya lukis macam ni, kadang-kadang awak tak nampak dia macam gini. Ini juga 90. Asalkan dia subtended by diameter, nampak ni? Jadi kat sini nampak tak? Dekat mana 90? Kita ada ni diameter. Ni diameter. Okay, ni diameter. So sini, ni angle subtended by diameter. So sini 90. Okay, ini juga sama. Ni juga adalah 90. Okay, so kita ada dekat sini. Sini 40, maka sebelah dia berapa? Sebelah sini berapa? 50. 50. Okay, automatik sini juga 50 lah. Sebab apa? Sebab ni adalah isosceles triangle. So tadi X kita dapat 30. So sebelah dia berapa? Sebelah X tu berapa? 60. 60. So ni tadi 40. So sini 50. Sini juga adalah 50. Okay, so sini tadi 30. So sebelah dia 60. So sini juga adalah 60. Jadi dekat mana 40? Angle mana lagi yang awak tak cari? Awak tak cari lagi angle kat tengah-tengah ni kan? Dapat tak angle kat tengah-tengah tu 40? Dapat. BOD. Yang mana? BOD 40? Betul lah. Dia 60-60 kan, Yes. 180. 60-60, 120. Betul lah. Betul? Betul, Kenapa jap. saya dapat Salah. salah. Kat sini 60. 60 juga kan? 60 juga. Kat sini 80, betul? Betul. Jadi dekat mana 40 dia ni? Tak ada. Ya ke tak ada? Tengok betul-betul. Kita baru cari sudut yang dalam quadrilateral sahaja. Awak nampak tak kita ada tangent kat situ? So awak tak nampak kan? Okay. Kita ada tangent kat sini. Yang kita boleh cari sudut kat dalam tu je. Sudut kat dalam tu semua tak ada 40 kecuali yang ini tadi yang kita dah dapat kat sini. So kita dah cari semua sudut dalam tak ada 40 selain yang ini. So kita perlu cari yang ini pula. So kita ada tangent kat sini. Okey, kita tahu 40 tu dekat sini. Sudut ni sama dengan sudut yang mana? Bagi tahu saya nama dia. Sudut ni, 40 ni, nampak tak? Dia opposite dengan, saya padam kat sini. Okay. Dia opposite dengan which chord? Ni opposite dengan chord yang mana? FB. Nampak ni. FB. Jadi sudut antara chord dengan tangent ni sama. Ni juga adalah 40. So satu lagi adalah angle FBA ataupun ABF. Boleh. So gitu, nampak kan? 2 markah je. Tapi nak cari satu lagi tu, kita tak perasan tu bawah tu ada tangent. Okay? So tengok everything. Kalau dalam quadrilateral tu awak tak jumpa, cyclic quadrilateral tak jumpa, awak cari dekat luar. Okay, so ingat properties ni. Angle between chord and tangent. Okay, chord and tangent equals to angle, opposite angle subtended by the chord. Okay, ni chord, so yang bertentangan dengan dia. So ni angle subtended by the chord. Okay, boleh ke? Boleh, cikgu. Okay, so saya rasa saya berhenti kat sini. Soalan 6 sampai 12 tu awak boleh cuba dulu. Soalan 6 tu masih topik 6. Soalan 7 hingga 12 tu adalah bab straight lines. Okay, ni contoh-contoh soalan lah di bahagian section C. Hanya ada satu je soalan section B saya ambil. Okay, so try dulu. Next time kita akan discuss bersama-sama. Cuma next time, start from next week kita akan divide group. Okay, divide group 3 groups. So mungkin awak bersama dengan Cikgu Awi ataupun Cikgu Nizam ataupun masih dengan saya. Okay, kita bahagi kepada grouping supaya awak tak bosan bersama saya sentiasa, kan? Okay. So, dengan siapa pun awak belajar lepas ni, pastikan fokus, jangan give up, okay? Tak tahu tanya. Kalau awak tak tanya, macam mana kita nak tahu awak tak tahu? Okay?
kena rajin. Allah tengok pada usaha. Kalau tak usaha macam mana? Okey, macam mana nak score? Okey, usaha selagi boleh. Banyak masa lagi ada. So ingat target kita semua mesti A. Okey, boleh ke tak boleh? InsyaAllah InsyaAllah. boleh. Pandai, bagusnya. Okey. So sampai dekat sini. Kejap Sebentar. Okey, so kita sudahi kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cik.